Satu masa mungkin kita akan betul-betul dituntut untuk tidak berhari raya langsung. Tengok orang-orang yang negerinya urus hari perang-perang, berhari raya tak mereka? Setakat pagi raya dengan bom sana bom sini, tempat curi-curi sembahyang juga, itulah hari raya mereka. Setakat itu saja hari raya mereka. Tapi mereka tak dikira orang bergembira kah? Reserve nanti yaumil akhir. Latih, dah mula latih diri kita. Latih diri kita untuk tidak terlampau umpat-umpaan hari raya. Mesti hari raya cara aku, mesti begini, mesti begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita baru menaikkan salat Jumaat sama-sama di Masjid Hitam tadi. Alhamdulillah, sekarang kita berada pada Jumaat Pengadusan dalam bulan Ramadan ya. Hanya berapa hari saja lagi kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya, kita nak pesanlah, Hari Raya, hari gembira, Hari Raya, hari seronok, Hari Raya untuk kita raikan. Memang sunat kita raikan. Tapi sebetulnya hakikat Hari Raya tu, raikannya tu macam mana ya? Yang sampai kadang-kadang kita sanggup tak boleh tidak, segala perkara kita tolak tepi. Kadang-kadang setengah orang ibadat pun tolak tepi kerana Hari Raya punya important, punya penting. Yang nama Hari Raya tu macam mana punya level? Berapa ribu nak kena habiskan, berapa rumah nak kena pergi, berapa jenis kuih mesti nak kena ada. Paling minimumnya tu berapa? Dia tak ada minimumnya. Paling senangnya itulah kalau hari raya, malam hari raya kita ada takbir, pagi hari raya kita ada takbir, kita ada sembahyang, kita ada bayar zakat fitrah. Itulah hari raya. Hatta kalau habis jumpa orang tua, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, itu tak hari raya pun kena, hari-hari pun kena. Tapi orang kita suka ambil sempena hari raya, itu satu budaya yang bagus, memang digalakkan. Tapi sebetulnya tidak ada sampai maksimumnya kena itu dan ininya sampai sebanyak-banyaknya kita. Tapi jangan lupa ya, ni saya suka pesankanlah, sebab kita dalam akhir zaman nanti kita akan dituntut macam-macam mengenai hari raya kita. 2 tahun lepas saja kita dituntut ya, tak hari raya. Pada kita tu tak ada raya, tapi sebetulnya lebih pada hari raya tu. Ada puasa tak? Ya, hari raya. Ada sembahyang sunat Eid tak? Ada kan, walau sendiri-sendiri dekat rumah, walau berjemaah dengan family. Ya, ada hari raya tu namanya. Ada makan pada hari tu tak? Ada kan? Ya, ada hari raya lah tu namanya. Ada hari rayanya, ada hari raya. Tapi tak hari raya style yang kita punya suka. Satu masa nanti mungkin kita dituntut untuk tidak hari raya. Di samping hari raya kita katakan tadi, minimumnya macam mana, tapi hari raya macam cara kita tu macam mana. Yang sebetulnya macam kita tu bukan satu kemestian tau. Tapi jangan lupa, di satu pihak kita ada tanggungjawab dan tugasan lain. Yang ini yang tak boleh tidak sebetulnya. Walau besar, walau kecil. Orang kerja askar, orang kerja polis. Mereka hari raya tak? Kadang lepas 2-3 minggu baru balik jumpa keluarga. Dia dalam hutan. Hari raya juga. Takbir juga, sembahyang juga. Hari raya juga tu namanya. Tapi tak hari raya pesin. Mereka sanggup mengorbankan hari raya demi satu kepentingan. Kalau demi kepentingan yang besar, kita korbankan hari raya kita. Bukan korbankanlah tidak pesinkan macam hari raya kita punya begitu, dapat ganjaran pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kerana perkara yang kecil, tapi kita memasyhadkan, kita memandang dia besar, kita sanggup mengadjustkan hari raya kita, tapi kita bahkan adjust lebihkan tanggungjawab kita, tu lagi besar daripada Allah Ta'ala. Alangkah kalau umpamanya lah berlaku, umpamanya lah satu masa nanti, kalau berlaku perang, kita seboleh-boleh nak hari raya, nak balik kampung kita, seboleh-boleh nak hari raya, nak macam mana suasana hari raya sini, sedangkan kita sedang berdiri di sempadan menunggu pertahanan, tak boleh tidak. Yang ni wajib, yang itu tidak tuntut. Kena sanggup korbankan hari raya demi yang penting. Sekarang ini latihan untuk kita. Sayudia kita mula longi cara kita berhari raya. Longi itu apa? Mengurangkannya. Demi perkara yang tidak dituntut macam perang lah umpamanya. Apa pun perkara agama. Umpamanya contoh ya. Aku khidmat di madrasah ni tukang angkat talam. Angkat talam aja, angkat talam. Penting tak? Taklah penting sangat. Kita tak angkat talam pun orang makan juga, ya tidak? Tapi pada aku itu pekerjaan penting. Pada aku itu pekerjaan yang aku tak boleh. Walaupun pada orang ramai itu tak ada penting. Kalau kau bilang kau tak balik kampung, tak balik kampung. Kenapa? Aku ada kerja. Kerja apa? Angkat talam. Sekarang angkat talam kau tak balik kampung. Pada engkau aku angkat talam itu setakat angkat talam. Pada aku pandang itu besar, tanggungjawab besar. Berapa lama nak angkat talam? Kalau biasanya angkat talam 1 hari sekali malam. Kalau hari raya kebanyakan waktunya nak angkat talam sebab banyak orang datang umpamanya. Sampai berapa lama? 3 minggu tak habis dayanya.
Maka lepas 3 minggu baru balik kampung, sanggup dia korbankan hanya kerana perkara remeh tu, angkat talam kan umpamanya. Yang ini contoh ya. Contoh. Angkat talam remeh tak? Tapi dia pandang besar. Hari raya besar. Tapi bukan dia pandang remeh. Dia adjust lah. Kita bilang dia adjust. Sanggup dia adjust benda yang macam besar demi perkara yang tak besar tapi dia buat pandang besar kerana agama, kerana Allah Ta'ala, kerana khidmat. Besarlah ganjaran daripada Allah Ta'ala. Jangan demi hari raya kita jadi tak sanggup korban macam-macam. Demi hari raya Allah, yang mengajar tak sanggup mengajar. Demi hari raya yang belajar tak sanggup belajar. Tengok budak-budak belajar di luar negeri. Senang cakap di Hadramaut lah ya. Saya tak tahu di negeri lain, Mesir saya tak tahu macam mana ya. Yang belajar di Hadramaut semua tu, mereka boleh balik, ada cuti cukup boleh balik, tapi tak nak tinggalkan berhari raya dengan Habib Omar. Tak nak berasa awat di sana. Kadang-kadang minta izin nak balik lepas raya, Habib bilang tak ada, balik sekarang ini dalam puasa 6 punya hari. Allah, tahan boleh, mereka boleh balik. Yang ada bapaknya ada kasih ongkos cukup, yang ada anak-anak orang berada tak banyak sangat ongkosnya kan begitu. Tak ada pak, saya nak hari raya sini pak, saya nak hari raya dengan Habib Omar, saya nak hari raya di Tarim. Allah, saya ada kerja sebab apa, hidang-hidang kat dapur. Hidang-hidang kat dapur saja tahan, tak nak balik. Balik juga tapi dia kemudiankan, umpamanya lepas ada haji nanti sekali. Allah, umpamanya ya. Nanti kalau satu masa kalau kita sanggup memandang benda khidmat agama yang walaupun kecil tetapi itu kita pandang besar, kan kita bilang besar madad bergantung kepada besar masyhad. Kita letak masyhad, kerja aku kau yang kan kerja remeh, kerja aku ni tukang angkat talam tau. Angkat talam ni important job. Orang walau 10 orang boleh angkat pun, tapi kalau aku tak angkat aku rasa aku rugi. Aku rasa tanggungjawab aku angkat talam. Yang satu pula bilang aku tukang angkat bara tau, angkat tempat bara. Kalau aku tak angkat tempat bara, aku tak boleh tidur malam. Ini satu perkara penting tugasan aku. Allah, kalau orang bilang aku setakat tukang angkat tempat bara saja, kau tahan tak balik kampung. Bukan tak balik kampung, aku balik nanti lepas 5 hari. Allah, umpamanya. Dan tanpa kita sedar, every year kita dah korbankan certain part of our hari raya tak? Betul tak? Khususnya orang-orang Malaysia, isteri di Perak, suami orang Kedah. Setiap tahun dia korbankan hari raya dengan mak dia pasal nak raya dengan mertua dia. Setiap tahun isteri dia berkorban tak hari raya dengan mak dia pasal nak beraya dengan suami dia. Itu pun kira korban juga tu kiranya. Pasal apa dimandang? Menemani suami satu perkara yang besar. Si suami pula memandang menggembirakan isteri dan mak mertua pula satu perkara yang besar. Dia tak pandang mak dia besar, dia tak pandang hari raya itu besar. Begitu ya. Takkan kita sedar, ya ke? Demi perkara remeh saja gitu. Yang tiap-tiap tahun tu kita tak buat begitu tu. Kan buat begitu namanya. Dan ada rukun tak? Mak siapa dulu, mak pak sebetulnya tak ada rukun lah. Memang kena pergi tu. Udaya kita udaya sangat bagus, sangat sihat. Cuma suka saya pesan di sini. Kalau demi hari raya kita sanggup korban sikit hari raya kita demi agama sangat besar sekali. Sangat besar. Mungkin kenapa kita sebutkan bagi air, angkat tempat bara, itu remeh tau. Kita try dengan yang remeh dulu. Kalau yang remeh dah kita tak sanggup, nanti benda yang besar kita lebih tak sanggup. Satu masa apabila berlaku huru-hara umpamanya, ini saya cakap terlepas, cakap buang saja ya. Mudah-mudahan kita tak jumpa. Kalau tak jumpa, cakapan saya ini dipakai oleh orang yang jumpa zaman itu. Sebab satu hari pasti akan jumpa. Kalau kita satu hari kita dah terbiasa, angkat talam pun aku tak tinggalkan tugasan aku. Kalau satu masa nanti betul-betul berlaku huru-hara, Masya Allah, tahan aku tak nak balik, aku sanggup, aku dah biasa tidak tinggalkan. Sebab apa tahu? Sekarang dituntut perkara-perkara yang kecil-kecil lah pada perkara remeh. Satu nanti akan tuntut perkara yang benar-benar punya tidak remeh. Tapi kalau kita dah biasa benda-benda semua, kita bilang alah remeh lah, nothing wrong lah, alah it's not a big job lah, it's not a big problem lah, alah apa banyak lah, tak mestilah. Kita pandang remeh kerja-kerja agama Allah Ta'ala tau. Kerja agama Allah Ta'ala tau. Kerja agama Allah Ta'ala kita pandang seperti remeh. Dan ingat dia, kerja agama Allah Ta'ala tak semestinya ada daftar itu, daftar ini ya. Kalau kita anggap aku staff lah. Kalau kau anggap tak staff lah. Kadang-kadang bukan hari ini kau minta cuti, hari ini juga kau kena sack. Na'udzubillahi min dzalik ya. Hari ini juga kau kena sack sebab segala penilaian itu daripada Allah Ta'ala. Segala masyhad yang kau pasangkan terhadap tugasan-tugasan yang Allah berikan.
Bukan mudir berikan, bukan pak imam berikan, bukan ketua kampung berikan. Yang Allah berikan, kau anggap ini task given by Allah. Aku junjung, aku junjung. Tahan aku adjust. Bukan tak bermakna tidak berhari raya langsung, bukan bermakna tak jumpa mak bapak. Tahan aku adjust. Hatta kalau sampai tak jumpa mak bapak sekalipun, minta maaf, saya tak balik, saya ada sedang bertugas. Dan tugas kita penting. Masya Allah, besar ni nanti di sisi Allah Ta'ala. Perkara kecil kita pandang besar kerana kita pandang Allah punya besar, besarlah ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Besarlah ganjarannya. Nanti kita jumpa dengan ahli keluarga kita dapat raya lebih pada hari raya. Ingat, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira berbuka tu dua, buka harian dan hari raya. Ada satu reserve punya lagi. Kalau dah terlampau gembira, everything yang kita nak pada gembira yang first gembira, iaitu buka harian dan hari raya, kita dah dapat segala kehendak kita, takut mengurangi kegembiraan yang kemudian nanti. Tetapi kalau segala kegembiraan kita yang kini kita kurangi, buka pun makan bubur ke, makan tamar saja ke, makan nasi hanya berapa suap saja ke, hari raya pun kita bersederhana, aku lebihkan ibadatnya, umpamanya ya, kita gembira kadar gembira yang apa, sampai aku tak nak kurang aku punya apa kelakonan ibadat kita. Allah, nanti gembira yang di sana tu disimpan, tak ke mana gembiranya, tak gembira. Dengan kau gembira sini sikit, kau miss apa? Aku miss makan biryani pasal aku nak tarawih, maka aku miss makan biryani, aku makan sikit. Lagi kau gembira ini kurang apa? Aku gembira kurang minum air batu. Pasal apa? Aku takut minum air batu banyak, kaki sengal, batuk nanti. Lagi kau miss apa lagi yang kau kurangkan? Aku gembira aku tak jumpa mak aku first day hari raya, aku jumpa mak aku sudah 4 hari raya. Apa lagi kau gembira? Yang kau sanggup korbankan, aku kurangkan gembira, tahan aku tak makan ketupat first day hari raya, aku makan roti bakar saja. Pasal apa? Kat tempat madrasah aku ni tak ada ketupat, umpamanya lah ya. Segala yang kita kurangkan, Allah Ta'ala gandakan dekat sana lagi. Allah. Tahu-tahulah di jannah tu berapa kali punya indah, kau kali 15,000 pun tak sama juga. Apa yang mata tidak pernah melihat, hati tak pernah terlintas, telinga tak pernah terdengar akan kenikmatan di sana. Small matter, we small matter, we willing to apa, pandang dengan besar demi Allah. Kerana Allah, kau pandang kecil, pada aku besar. Kerana apa ni? Agama Allah punya kerja. Allah yang employ aku, Allah yang pilih aku for this job. Kau pandang kecil, pada aku besar, pada aku besar. Pada aku besar. Nanti apa yang kau miss, Allah Ta'ala akan balikkan. Satu masa nanti kita kena mula latih yang sedemikian, tuan-tuan sekalian. Satu masa mungkin kita akan betul-betul dituntut untuk tidak berhari raya langsung. Tengok orang-orang yang negerinya urus hari perang-perang, berhari raya tak mereka? Setakat pagi raya dengan bom sana bom sini, tempat curi-curi sembahyang juga. Itulah hari raya mereka. Setakat itu saja hari raya mereka. Tapi mereka tak dikira orang bergembira kah? Reserve nanti yaumil akhir. Latih, dah mula latih diri kita. Latih diri kita untuk apa, tidak terlampau umpak-umpaan hari raya. Mesti hari raya cara aku mesti begini. Hari raya pertama aku mesti ada di tempat sini, aku mesti ada makanan ini, aku mesti ada cara begini, mesti begini. Tak boleh kurang. Baik, full kau dapat bahkan lebih. Tak full kau dapat dan bahkan kurang nanti yang di sana nanti ya. Begitu tuan-tuan sekalian dia. Hati-hati, hari raya sendiri ni adalah satu ujian bagi kita. Hari raya ni ada sendiri. Kalau kita bilang hari raya korban kan, ini hari rayanya tu sendiri merupakan ujian bagi kita, sanggup ke tidak kita berkorban. Demi hari raya banyak orang lepaskan macam-macam. Allah sayang. Yang ada tahan masjid kosong tu tak ada imam, tak ada bilal, pasal semuanya pergi cuti hari raya. Azan pun tak ada. Yang ada tahan tak pergi kampung dulu. Bilal ini aku nak balik kampung mak aku gitu. Kau balik bila? Aku balik 2 hari raya. Tak apalah, aku tak pergi dulu, kasihan masjid. Orang-orang zaman dulu gitu tau. Orang zaman dulu tak tengok, kita contohkan lah ya. 2 arwah Wak Amin saya, dia imam Masjid Sultan, kemudian dulu dia Bilal, kemudian jadi imam dia. Tahan kalau hari raya tak pernah di rumah tau. Hari raya malam hari tengok petang baru balik. Habiskan urusan masjid, ada sekarang pagi anak orang dah pergi rumah dia, orang dah makan ketupat dia dah apa semua. Petang baru balik. Kenapa? Aku ada urusan masjid, aku jaga dulu, kemaskan masjid, kira duit tabung, kira apa semua. Dah beres baru balik. Itu pengorbanan tiap tahun. Tak ada rasa malam hari raya dan pagi raya di rumah.
pagi hari petang hari raya dah mula bawa bajunya, jubahnya, alfiahnya semua dah standby untuk ada semua dari masjid. Semua dari masjid, tiap-tiap tahun sampai meninggal dunia. Tak pernah rasa malam raya di rumah, pagi raya di rumah. Mesti di masjid. Dah sore baru balik. Orang dah ramai dekat rumah dia, baru dia balik. Zaman-zaman ini yang saya contoh keluarga kita yang kita nampak lah, mungkin keluarga orang lain lebih lagi pengorbanannya. Macam kita tengok ya, macam zaman perang Jepun dulu kan, kita cerita arwah ayah kita ya. Dia tahan tak nak balik, tak balik dengan family tu berbulan, tak beraya-raya, tak berpuasa dengan family. Pasal apa? Aku jaga masjid. Perang Jepun, apalah dia sanggup di tengah begitu. Pasal apa? So, kalau dia tak ada pun, kalau Jepun nak masuk pun Jepun masuk juga. Dia ada pun Jepun nak masuk, Jepun masuk juga. Dia tak ada pun dah banyak orang lain jaga. Tapi dia rasa itu tanggungjawab aku. Tak boleh aku nak tinggalkan masjid. Tak boleh aku nak tinggalkan masjid. Masya Allah, orang dulu ya sanggup berkorban. Haji Buah, sahabat kami, orang Banjar. Berapa lama tau, bertahun-tahun kalau hari raya, ujung hari raya macam gini-gini semua dah berada di Masjid Habib Noh. Qiyamul Lail dengan kita, damping dengan hari raya dengan Habib Noh, dengan wali Allah. Duduk dengan Habib Noh. Orang kasih makan di situ. Dia punya hari raya berapa end of Ramadan sudah berada di Singapura pasal dia nak beraya dengan Habib Noh. Lepas raya dengan Habib Noh, dah 2-3 hari raya baru balik. First few days hari raya pasal tak ada tiket. Dah 2-3 hari raya baru balik Banjar. Pasal apa? Pada apa pentinglah, kalau pada kita apa pentinglah? Pada aku penting. Allah Ta'ala berikan aku cinta pada Habib ini. Maka pada aku tu satu perkara penting, aku tak boleh abaikan. Kalaulah Allah cabut cintanya macam mana? Kalaulah dicabut peluangnya macam mana? Aku tak, pada kau tak ada penting. Apa pentingnya? Kau bersyarah di sana ke? Kau khatabahkan? Tidak. Setakat duduk tepi kubur, baca Yasin, tepi makam Habib. Ini satu pemberian Allah Ta'ala. Pada kau nothing, pada aku penting. Sampai begitu. Dan baliknya hanya apa? Sekejap aja hadir hall atuknya Kiai Asyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan di dalam pagar. Selang berapa hari berangkat balik pergi ke Jawa, ada hall di Jawa pulanya. Begitulah kerjanya. Kadang ahli keluarganya sampai jengkel. Dia bilang itu hati dia lah. Nanti aku dapat berhari raya juga dengan dia satu hari nanti. Betul. Dapat juga berhari raya. Kemudian Allah Ta'ala nak kasih dia can akhir-akhir hayatnya. Allah Ta'ala uzurkan dia tak boleh banyak pergi travel. Beraya jugalah di rumah. Selang berapa tahun aja lepas tu dah beraya di sisi Allah Ta'ala. Tengok mereka ya. Pada kita perkara remeh tau. Setakat duduk makam saja kok tak tahan jumpa anak isteri. Tak jumpa adik-beradik. Pada engkau setakat makam. Pada aku is a big job, It's a big task. Allah give me. Allah Ta'ala pilih aku. Aku kena junjung ini tugas dia tu apa? Tugas aku ialah apa? Ziarah Habib Noh. Itu tugas dia. Dan dia junjung. Jangan demi hari raya kita tak sanggup berkorban itu, tak sanggup berkorban ini. Dan kita sangka hari raya aku most important. Bukan more important, most important. Kita tengok budak-budak sekolah Hadramaut tu boleh balik. Yang ada bukan budaknya. Pakcik-pakciknya pun boleh balik. Tahan tak nak balik. Tahan belanja budak-budak malam raya makan sate apa semua. Padahal di kampungnya ada ramai saudara maranya semua. Tahan tak balik. Ada raya-raya tu di sana. Ada raya di sana. Kenapa? Aku tak nak miss raya dengan Habib Omar. Kalau dia tak ada di Tarim tak ada raya ke? Dia tak ada raya di Tarim, Habib Omar tak ada teman ke? Habib Omar pun tak perasan dia punya ada ke tak ada ke. Tapi pasal apa? Dia rasa itu pilihan Allah Ta'ala. Itu peluang daripada Allah Ta'ala. Aku pandang besar. Nanti satu masa Allah balikkan. Don't worry, in life, if we are willing to give, Allah Ta'ala won't even take. If Allah take is also little. Kita sanggup berikan apa harta kita untuk jalan Allah. Allah takkan ambil RM5 saja. Rupanya aku sanggup nak beri banyak. Madrasah ni perlukan, aku sanggup nak kasih. Kita baru nak kasih, orang lain dah ada rumah apa semua. Hang tinggal perlu, okeylah. Mentol lampu, bol lampu, RM5 sajalah. Kita ni dah sanggup. Dengan niat kita sanggup, Allah Ta'ala berikan kita pahala sebagaimana kita sanggup. Kita sanggup serahkan jiwa raga untuk khidmat agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil, Allah Ta'ala ambil sikit aja. Allah Ta'ala pulangkan kita ke pangkuan dari keluarga kita. Kita sanggup berpenat lelah untuk agama kita. Allah Ta'ala ambil sikit saja. Allah Ta'ala ambil sikit saja. Allah Ta'ala mewah, sangat-sangat kaya. Dengan kesanggupan kita, kita dapat pahala sebagaimana yang kita sanggupi. Ingat dia. Takut dia, ini kita pesankan, takut kelantaran hari hanya kerana perkataan yang bernama hari raya, whereby actually banyak lagi awak berbicara dapat berhari raya ya. Macam-macam benda kadang-kadang sampai kita abaikan tau. Allah, kalau kita tak pandang penting tu satulah. Benda remeh kita angkat talam tu kau tak pandang penting, okeylah.
pasal angkat tabat bara, padahal bagi orang nak pandang penting itu lebih pada penting. Itu lebih pada penting. Baiklah, tempat bahara angkat talam tu pada kau tak penting lah. Yang ada orang sampai tanggungjawab pun sanggup diabaikan tau. Sanggup ponting kerja ambil MC pasal nak hari raya punya pasal haram. Kalau tak sakit ambil MC tu namanya haram ya. Sanggup tipu bos. Nak ambil urgent leave apa semua begitu. Allah. Sanggup cabut saja AWOL. Hari raya je tak datang kerja. Tak datang kerja. AWOL tu apa? Absent without leave. Sanggup AWOL hari raya, cabutlah. Senang cakap kita bilang 5 hari, bos datang balik kerja, bos marah. Kita tengok bos pecat tak? Pecat lah, apa aku peduli, banyak kerja lain. Dia tak akan nak pecat, aku tahu dia perlukan aku. Sanggup abaikan tanggungjawab pun ada, hanya kerana yang nama hari raya. Ada raya menuntut kita begitu ke? Hari raya tak menuntut kita lebih lain ke? Begitulah kita yang diajar dalam Ramadan. Kita korbankan makan kita siang hari, kita korbankan apa bersama dengan keluarga kita malam hari dengan hadir ke masjid. Kemudian lepas hari raya kita nak tinggalkan semangat pengorbanan kita kah? Hanya kerana perkara yang namanya hari raya. Memanglah hari raya tu hari besar. Hari raya besar. Tapi tidakkah ada perkara yang lebih besar daripada cara berhari raya kita itu? Sebetulnya kita ini bukan berhari raya tau, cara berhari raya. Pada kita cara berhari raya itulah yang besar. Tapi padahal banyak benda-benda yang lagi besar. Hati-hati, tak sanggup memberi bagi pihak kita, maka tertahanlah dari pihak Allah Ta'ala. Maka kalau apa sanggup memberi pada pihak kita, mencurah dan melepaskanlah bagi pihak dari pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tengok tinggi madad, besarnya madad bergantung pada tingginya masyhad. Begitulah pada hari raya. Bukan kita bilang pandangan raya sebagai something yang tak ada penting. Bukan kita bilang pandang hari raya sebagai something yang tak heranlah aku tak ada raya pun tak apalah. Bukan begitu ya. Bukan begitu ya. Tapi tengok mana dalam kita timbang punya timbang, mana yang kita rasa lebih menghampirkan aku pada Allah. Mana yang rasanya aku lebih patut menghargai. Mana yang aku rasa I can't afford to miss. Aku tak sanggup untuk nak lepas. Aku tak sanggup untuk nak dilepaskan. Allah ya. Begitu sekali orang dulu takut kalau nikmat Allah Ta'ala beri tu Allah Ta'ala tarik balik, sehingga kalau kerjanya angkat talam pun aku tak nak tinggalkan. Begitu kita sebut ya. Itulah tuan-tuan sekalian sedikit perkara berhubung kait dengan hari raya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita, membuat hati kita terus taat dan patuh kepadanya dan benci terhadap perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada penghujung Ramadan ini sampai lepas raya, sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah, kita bertemu dalam tarawih, kita bertemu dalam acara-acara. Nanti kita harap satu hari kita bertemu dalam barzah ya. Satu-satu nanti kita nampak kawan kita datang. Kita masuk ada 2-3 kawan kita dah tunggu. Allah, mudah-mudahan dapat jumpa mereka. Mudah-mudahan dapat jumpa mereka. Kalau tak jumpa mereka tu maknanya kau menyepilah di sana. Bukan menyepi, mengapi dekat sana. Allah, mengapi dan berapi di sana. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita masuk ada 2-3 kawan yang dah kembali, kita dapat jumpa mereka. Betul kawan kita bukan 2-3 dah kembali, beratus dah kembali. Lebih ramai kawan yang dah mati. Kalau sekarang ni saudara mara yang dah mati lebih ramai daripada yang masih hidup. Jadi apa? Mudah-mudahan kita masuk kubur saja dapat berjumpa dengan mereka. Nanti kita satu-satu. Sana tak ada sembahyang jemaah, sana tak ada kuliah lagi. Apa? Enjoy, fun. Sementara kita tengah enjoy makan anggur jannah di taman syurga, tengah seronok-seronok. Mudah-mudahan imagine Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala kabulkan ya. Tak tahu nampak, pulan dah balik masuk. Macam mana, apa khabar, bila mati? 3 hari lepas ya. Allah, dah habis semua jawapan dah. Kubur aku dah besar dekat sini. Ya Allah, dapat jumpa. Sekejap lagi tak tahu masuk lagi. Tak tahu, loh kok ramai sekali datang masuk. Rupanya dah laku perang lah, sekali mati 100 satu hari. Oh begitu ya. Mudah-mudahan lah nanti kita jumpa semua sekali ya. Dan di mahsyar pun nanti begitu, bangkit dari kubur, terkumpul mana member kita, mana kawan kita, mana jemaah masjid kita, mana jemaah surau kita. Nanti mudah-mudahan kita berhimpun lagi. Dan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mudah-mudahan kita minum secara berbondong-bondong, zumara, secara berkumpulan. Dalam jannah pun nanti begitu ya. Allah, di jannah lagi dah tak ada sakit gaut lagi. Di jannah dah tak ada budak-budak bising lagi. Allah, semuanya menjadi dah jadi dewasa. Seronok saja. Allahumma ya Allah. Ingat, sanggup kita memandang besar dari apa yang Allah beri. Yang orang pandang benda tu kecil, besarlah Allah sanggup memberi.
Sanggup kita korbankan benda yang biasanya kita pandang itu sebagai besar, tapi bukan sekadar korban. Adjust. Allah tak suruh kita korbankan pun raya kita. Adjust saja, adjust. Tak suruh tak raya langsung. Kau angkat talam, kau tak boleh jumpa mak kau 3 bulan. Tak sampai begitu. Adjust. Dia sanggup membesarkan apa yang kerana Allah punya tu Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sanggup adjustkan kita. Adjust daripada ahli neraka boleh jadi ahli syurga. Adjust tak boleh jawab soal kubur, jadi tak kena soal kubur. Allah punya apa? Syurga Allah punya pula. Barzah Allah punya apa? Malaikat Allah punya apa? Catatan semua Allah punya apa? Dia nak tukar sekarang juga dia boleh adjust. Kau sanggup? Allah sanggup. Kau datang kepada Allah Ta'ala sejengkal, Allah tak datang pada engkau sehasta. Kau datang kepada Allah Ta'ala sehasta, Allah tak datang pada engkau sedepa. Kau datang kepada Allah Ta'ala berjalan, Allah datang pada engkau berlari. Sedikit kau sanggup berkorban, banyak Allah berikan engkau mencurah-curahan. Wallahu alam bissawab. Malam ini dan malam-malam berikutnya, semua itu malam-malam kurniaan Allah Ta'ala, malam-malam curahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam-malam kita mendampingi Ramadan yang hanya tinggal berapa hari saja lagi. Tinggal 9 hari Ramadan. Dosa kita masih banyak, amal kita belum ada. Nak minta ulang Ramadan, tak tahu jumpa lagi ke tidak tahun hadapan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala terima kita, pandang kita senantiasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.